Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Semua 132 penumpang dan kru pesawat China Eastern Airlines yang terhempas minggu lalu disahkan meninggal dunia. Perkara itu diumumkan Timbalan Ketua Pengarah Pentadbiran Penerbangan Awam China Hu Zhenqiang. Menurut beliau, identiti 120 mangsa telah dikenal pasti menerusi ujian DNA. Mangsa yang terkorban terdiri daripada 123 penumpang dan 9 kru pesawat. Perjanjian program nuklear Iran yang baharu akan dimeterai dalam jangka masa beberapa hari lagi. Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah Joseph Borrell berkata pihaknya sedang berusaha menyelesaikan beberapa isu yang tertangguh. Penyelaras EU bagi rundingan itu, Enrique Mora, pula memaklumkan kemajuan rundingan ketika ini ialah mencapai 95%. Selebihnya merupakan bahagian paling kritikal. Halangan terbesar juga telah diatasi apabila Rusia tidak lagi membantah perjanjian tersebut. Kanada dan Suruhanjaya Eropah mengumumkan rancangan untuk mengumpul dana bagi membantu pelarian Ukraine. Satu persidangan negara penderma dijadual berlangsung pada 9 April. Kedua-dua pihak dalam kenyataan bersama memaklumkan kempen kutipan derma dengan kerjasama NGO Global Citizen itu akan berusaha mendapatkan pembiayaan untuk menyokong misi kemanusiaan di Ukraine dan negara jiran. Dianggarkan hampir 3.8 juta orang telah melarikan diri dari Ukraine sejak pencerobohan Rusia. Kira-kira 6.5 juta lagi hilang tempat tinggal. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan hasrat menyalurkan tambahan $100 juta bantuan keselamatan awam kepada Ukraine. Menurut Setiausaha Negara Amerika Antony Blinken, bantuan tersebut bagi meningkatkan kapasiti Kementerian Dalam Negeri Ukraine. Ia dalam aspek keselamatan negara, mengekalkan fungsi penguatkuasaan undang-undang sivil dan melindungi infrastruktur kerajaan yang kritikal. Semalam 4 roket dilapor disasarkan ke bandar Lviv barat Ukraine. Ia merupakan serangan paling ketara terhadap bandar tersebut sejak permulaan perang dengan Rusia. Gubernur Lviv Maxim Kozyrskyi mengesahkan 5 orang cedera selepas 2 roket mengenai depo simpanan minyak. 2 lagi membedil sebuah kilang milik tentera. Dalam perkembangan berkaitan, Britain sedia menarik balik sukatan terhadap Rusia jika Moskow komited terhadap gencatan senjata penuh. Ini termasuk mengundurkan tenteranya. Setiausaha Luar Britain Liz Truss menegaskan Kremlin juga harus bersetuju agar tiada lagi pencerobohan berlaku di Ukraine. Kerajaan Taliban dijangka menarik balik keputusan larangan pelajar perempuan ke sekolah beberapa hari lagi. Wakil khas Amerika Syarikat Thomas West berkata terdapat beberapa isu praktikal sepatutnya diselesaikan. Namun ia gagal ditangani sebelum sesi persekolahan untuk pelajar perempuan dibuka pada 23 Mac. Sementara itu, puluhan pelajar dan guru wanita mengadakan tunjuk perasaan di hadapan pejabat Kementerian Pendidikan di Kabul. Ia bagi membantah tindakan kerajaan Taliban menutup sekolah rendah perempuan selepas hanya beberapa jam dibuka. Agensi berita Reuters melaporkan Taliban juga menarik balik komitmen mereka untuk membuka sekolah menengah bagi pelajar perempuan. Sekolah berkenaan akan kekal tutup sehingga ada perancangan untuk membukanya semula. Sukan bola sepak, Malaysia tewas tipis 2-1 kepada Singapura dalam pada aksi persahabatan antarabangsa Seri 3 negara FAS 2022 malam tadi. Perlawanan berlangsung di Stadium Nasional Singapura. 2 gol Singapura dijaringkan Ihsan Fandi yang juga anak kepada legenda bola sepak negara itu, Fandi Ahmad. Gol tunggal Harimau Melaya disumbangkan pemain naturalisasi Riden Kransniki pada minit ke-57. Skuad kendalian Kim Pan-gon dijadual beraksi menentang klub Singapura Albirex Niigata FC secara tertutup esok. Beralih ke aksi kelayakan Piala Dunia, England menewaskan Switzerland 2-1 di Stadium Wembley awal pagi tadi. Harry Kane menjaringkan gol kemenangan The Three Lions selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-78, sekaligus menjadi gol ke-49 Kane bersama England. Keputusan lain, Ireland terikat 2-2 dengan Belgium, manakala Croatia pula seri 1-1 dengan Slovenia. Badminton terbuka Switzerland beregu campuran profesional negara Goh Sun Huat, Chevron Lai Jamie mengesahkan slot ke perlawanan akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.